Baiklah, kita teruskan perbincangan kita dengan topik krisis kemanusiaan di Libya. Apa yang kita nak buat bincang hari ini ialah kita nak tengok apakah antara lain cara untuk membantu mereka yang orang kata terperangkap di Libya tu. Kerana bersama saya pada hari ini adalah saudara Zairul Shahfuddin Zainal Abidin. Beliau ialah pengarah Negara bagi Islamic Relief Malaysia. Nanti kita tadi sebelum bermula pun kita dah berbincang masalah NGO untuk memberikan bantuan kepada negara-negara di rantau itu, di Afrika Utara dan juga di Asia Barat. Tapi sebelum itu, kita dapatkan pandangan Profesor Dr. Muhammad Rizwan Othman, Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial dari Universiti Malaya, untuk melihat jangka masa pendek, sederhana dan panjang tentang serangan tentera perikatan ke atas Libya. Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kalau kita tengok serangan tentera perikatan ke atas Libya ni agaknya sampai bila? Kerana kata baru kalau kita tengok berita sebentar tadi, ya, Amerika Syarikat kata dia bukan nak menghapuskan Muammar Gaddafi, tapi kalau tidak tu apakah tujuannya? Jadi persengketaan ini ramai yang melihat akan berlarutan sehingga menjadi seperti negara-negara yang lain di mana tentera perikatan memulakannya dan masalah itu tidak akan habis, dan mungkin itu adalah caranya untuk kuasa-kuasa lain masuk kerana ini adalah negara yang kaya dengan hasil. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat apa yang berlaku selama ini memperlihatkan bahawa satu kebangkitan rakyat. Oleh itu apa yang sebenarnya diharapkan oleh Barat dan juga penentang kepada Muammar Gaddafi ialah Muammar Gaddafi tidak mampu bertahan lama kerana penyokong-penyokongnya sendiri, khususnya tentera, akan paling kadar. Kerana kalau kita dalam konteks negara-negara Arab ini, apabila terlihat kekuatan, akan terdapat sokongan. Tetapi apabila berlakunya kelemahan, kita dapati akan berlakunya mereka yang akan meninggalkan Muammar Gaddafi. Dengan cara begitu, secara naturalnya atau secara mudahnya boleh lihat bahawa kebangkitan rakyat itu akhirnya akan mengalahkan ataupun akan memaksa Muammar Gaddafi untuk berundur. Ini merupakan perkiraan yang sebenarnya diambil oleh Amerika dan juga diambil oleh sekutu-sekutunya dengan harapan rakyat akan bangkit pada waktu yang sama. Penyokong-penyokong Muammar Gaddafi akan meninggalkan beliau. Oleh itu mereka menyangka ini tidak berlaku dalam tempoh yang panjang. Jadi bila dah berlaku sekarang, berapa lama agaknya orang kata serangan ini akan berterusan, ya? Dan akhirnya apakah dia jalan keluar bagi semua orang kata stakeholders atau mereka yang terbabit dalam kancah ini akhirnya? Sebenarnya kalau tidak kerana campur tangan Barat pada hari Ahad yang lalu, peperangan telah berakhir sebenarnya. Kerana kalau kita dari sejarah diktator di Timur Tengah pernah berlaku di Syria sebagai contoh, apabila Presiden Assad mengambil pendekatan yang juga sama seperti yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi ke atas Benghazi, iaitu menyerang, mengebom dan juga menyebabkan penduduknya terpaksa menyerah kalah, dan selepas menyerah kalah mereka mengambil pendekatan menghapuskan semua penentang. Dan pernah berlaku seperti disebutkan tadi di Hama dan Aleppo bagaimana puluhan ribu rakyat dibunuh. Dan kita dapati kecenderungan itu hampir berlaku di Benghazi baru-baru ini, dan dengan tindakan yang diambil oleh Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya, sekurang-kurangnya berjaya menyekat pembunuhan beramai-ramai yang ternyata sebelum ini pernah berlaku, dan Muammar Gaddafi terbukti tidak punya belas kasihan kalau itu berlaku. Oleh itu apa yang berlaku ini sebenarnya jelas memperlihatkan bahawa pihak penentang mempunyai suatu ruang untuk bertahan dan juga mengharapkan ini akan menyebabkan seperti saya katakan tadi, penyokong-penyokong Muammar Gaddafi mengambil sikap sama ada mereka berpaling sadar ataupun tidak lagi mau menyertai beliau. Ini perkiraan mereka. Soalnya sama hari ini berlaku atau tidak, ini merupakan perkara yang kita harus lihat dalam tempoh terdekat ini, kerana kalau umpama itu tidak berlaku dalam tempoh seminggu dua ini, sudah seperti yang sudah katakan tadi bahawa peperangan akan berlaku secara berpanjangan. Dan bagaimana pula kalau kita keluar juga dari Libya, kita tengok Bahrain dan sebagainya, ya? Pandangan Prof tentang keseluruhan rantau ini? Sebenarnya kalau kita lihat satu demi satu kalau kita lihat dari Maghribi sampai ke Djibouti sampai ke Oman telah berlaku kebangkitan. Soalnya di sinilah rakyat mahukan kebebasan, bukan sekadar kemewahan yang diberikan, tetapi mereka mahukan kebebasan dan dunia sudah berubah. Oleh itu bagi mereka yang paling mereka kendaki ialah kebebasan, dan mereka mahukan itu dilakukan secara bersungguh-sungguh, dan inilah sebenarnya latar belakang kepada kebangkitan yang berlaku hampir seluruh dunia Arab pada waktu ini.
Ya. Baik, terima kasih Prof kerana sudi berkongsi info bersama kami. Profesor Dr. Muhammad Rizwan Uthman, Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Soalan saya kepada saudara Zairul Syafuddin, kalau kita tengok sekarang, saudara Zairul mempunyai jaringan NGO yang membantu di kawasan, orang kata dari Maghribi sampailah ke Mesir, kemudian masuk ke Middle East ataupun Asia Barat. Kesusahan kini untuk memberikan orang kata pertolongan kepada mereka yang orang kata terperangkap dalam ini. Mungkin berikan gambaran kini. Ya, terima kasih atas soalan itu. Seperti mana-mana kerja kemanusiaan yang kita lakukan, cabaran ataupun challenges tu boleh dikatakan hampir sama. Cumanya dalam hal ini dia lebih rumit. Kerana apa yang berlaku sejak kali pertama kita melancarkan tabung rayuan pada 1 hari bulan Mac. Cabaran yang dihadapi oleh Islamic Relief yang pertamanya ialah kurangnya NGO yang beroperasi dalam Libya sendiri. Dan yang keduanya ialah untuk kita masuk merentasi sempadan itu juga menjadi satu cabaran. Saya nak pergi kepada kurangnya NGO di dalam Libya tu. Cuma kita faham, adakah kerana suppress ataupun kerana tidak dimahukan NGO di dalam sebuah negara, ataupun keperluan itu tidak ada, atau sekatan, atau apakah sebenarnya orang kata persekitaran yang membawa kepada kurangnya NGO yang beroperasi di dalam Libya itu sendiri. Seperti di mana-mana negara apabila berlaku cabaran kemanusiaan sebegini, pihak United Nations sendiri akan sebenarnya berada di dalam negara tersebut. Tapi dalam konteks kawan-kawan kita yang lebih besar seperti Oxfam, MSF dan sebagainya, mereka juga dalam maklumat terakhir kita pun membuat keputusan untuk menarik diri. Jadi saya kira mungkin salah satu sebabnya ialah factors beyond control, yakni yang melibatkan keselamatan. Jadi kita yang melakukan kerja-kerja kemanusiaan, the humanitarian workers, kita juga kena mengambil kira risiko keselamatan bagi mereka yang bertugas untuk melakukan kerja sebegini. Dan kemudian apa yang berlaku untuk Islamic Relief ialah kelebihan kami pada ketika itu ialah kita memang sudah pun berada di Mesir untuk 10 tahun kebelakangan ini melakukan kerja kebajikan dan juga bantuan. Jadi apa yang berlaku ialah pada hari kedua lagi, pada lebih kurang 20 hari bulan Februari pada masa tu, it took us about hanya dengan memandu selama 3 jam kita dah masuk melalui Benghazi. Itu pun kita agak berhati-hati dan kita mendapatkan rakan NGO dari dalam, iaitu Libyan Medical Syndicate untuk membantu kami dalam hal ini. Okey, saya terpaksa berhenti rehat sebentar. Bagaimanapun nanti bila kita kembali, mungkin kita boleh bercerita tentang sebuah NGO perlu juga mengambil kira keadaan yang orang kata unik pada sebuah negara. Kalau kita perhatikan sejarah Libya, Libya ni kalau orang kata bergaduh untuk seorang ini nak jadi pemimpin berbanding dengan orang ni, mereka sanggup membunuh hampir semua penduduk di kawasan-kawasan tertentu, kerana itu telah terbukti dari dalam sejarah. Dan apabila satu badan NGO tu nak masuk dan sebagainya, bagaimanakah perkara-perkara atau sejarah ini diambil kira pada masa yang sama? NGO ni dia mempunyai satu semangat kekuatan untuk membantu yang saya rasa harus dihormati. Mengambil kira itu niatnya dan ini realitinya. Jadi bagaimana itu akhirnya bertembung dan keputusan dibuat. Kita berbincang tentang ini sebenarnya. Boleh. Kita rehatkan kembali selepas ini. Libya. Ya, sebelum kita berhenti rehat tadi, saya telah pun menjual soalan ini kepada saudara Zairul, mengatakan, okey, kalau kita tengok bukan kita tak tahu sejarah di Libya. Mereka berbunuh, mereka kalau kepentingan seorang pemimpin ini perlu dijaga. Kalau bunuh satu bandaraya pun pergilah, kerana itu terbukti dalam sejarahnya. Jadi apabila keadaan sedemikian dan kita mahu membantu mereka yang terperangkap, macam sebagaimana saudara Zairul katakan tadi, sekarang ni di sempadan ramai nak lari tapi tak boleh lari dan sebagainya. Jadi bila ini berlaku, pemikiran pada seorang orang kata ahli badan NGO kata seperti Islamic Relief contohnya kan, bagaimana orang kata membuat keputusan itu, fakta dan juga keinginan ataupun niat untuk membantu itu ya. Saya rasa sebagai sebuah NGO di peringkat antarabangsa, kita sebenarnya tertakluk kepada prosedur dan juga protokol. Kita ada
pengurusan kualiti kita dalam kerja kemanusiaan dan sebagainya. Bukan terus berbondong-bondong terjun di situ dan buat kerja. Jadi kita berasaskan kepada penilaian yang kita buat. Contohnya macam di Jepun sekarang pun, we base on our assessment report, penilaian laporan. Dan daripada penilaian laporan ini dan mengikut maklumat yang ada daripada kawasan tempatan, kita akan membuat keputusan. Apakah keperluan yang diperlukan, di mana kita nak masuk, bagaimana kita nak pergi dan sebagainya. Di sinilah agaknya sedikit kelebihan Islamic Relief, kerana petugas kita sudah pun berada dari hari kedua lagi. Masuk ke Benghazi, keluar dari Benghazi dan terbang pula ke Tunisia, dan sekarang ini kita berada di Tunisia kerana di situlah kita nampak mendesaknya keperluan kemanusiaan. Jadi dari segi kalau nak bertanyakan macam mana kita nak consolidate antara reality dan ini, bagi saya itu termasuk juga di dalam agaknya azam dan juga passion lah. Memang ramai juga manusia di luar sana yang memang dia merasa satu kepuasan untuk membantu. Jadi dalam masa yang sama pun memanglah kita akan membuat beberapa perkiraan. Contohnya dalam kes Libya ini, memang pihak berkuasa Libya tidak membenarkan kami masuk. Jadi sebab itulah maknanya kita membuat kemah-kemah, kita menyediakan bantuan makanan, perubatan dan sebagainya di sempadan. Dan sebenarnya di sempadan itu pun sudah cukup. Contohnya sekarang ni maknanya kemah kita yang bernama Shosha Camp. Kita menguruskan lebih kurang 15,000 pelarian yang ada. Dan pelarian ni kalau kita bayangkan, ada tu yang agaknya merentasi padang pasir 3 hari 3 malam sehelai sepinggang. Dan bila dia masuk, dia yang menjadi lebih rumit dan lebih dilema lagi secara psikologinya, yang menjadi traumatik kepada mereka ialah di sempadan Libya berebut-rebut nak keluar. Tapi apabila telah dapat keluar, tak tahu mana nak pergi. Dan this is actually happening to quite a number of them, orang Islam dan juga yang bukan Islam. Kerana kita ingat kes pelarian yang berlaku sekarang ni ialah di kalangan rakyat tempatan dan juga pekerja-pekerja yang berada di sana daripada pelbagai negara. Jadi itu pengalaman maknanya yang kita nampak lah. Jadi perkhidmatan yang kita buat, contohnya menyediakan tandas bagi mereka, menyediakan bakalan air, makanan dan sebagainya. Kita kalau boleh kita bayangkan maknanya keadaan agak kelam kabut, dan dia sebenarnya memberikan tekanan juga kepada kita kadang-kadang sebagai pekerja kemanusiaan. Tetapi dengan passion dan kekuatan yang ada, insya-Allah benda itu kadang-kadang menjadi satu kepuasan juga kepada seorang pekerja. Jadi cabaran seterusnya kalau kita tengok apa yang akan berlaku sebagaimana yang telah lakarkan oleh Profesor Dr. Rizwan sebentar tadi, apakah cabaran seterusnya yang diperlukan kepada orang kata NGO yang nak pergi ke sana, sebagaimana yang Saudara Zairul kata tadi, dah ada 15,000 dekat situ, nak menentukan bekalannya dan masuk dan sebagainya. Untuk jangka waktu terdekat ni apa yang dilakukan kini? Okey. Di dalam jangka waktu yang terdekat ni yang kita lakukan adalah emergency response ataupun kita memberikan bantuan yang diperlukan. Kalau dalam konteks Islamic Relief ini adalah pelbagai, daripada maknanya tandasnya, daripada tempat mandinya, daripada logistiknya, makanannya, dan juga antara yang menarik yang terkini ialah kita mengedarkan juga dried dates ataupun korma kering dalam setengah kilo kita edar dan kita berikan kepada pelarian-pelarian. Hopefully dengan itu, dan juga high nutrition biscuits yang kita bagikan, supaya mudah-mudahan ialah dalam hal ketidaktentuan ini, sistem tandas dan sebagainya tak boleh nak kita bayangkan. Tapi yang perlu kita lakukan ialah memberikan sesuatu makanan yang ringan, yang tidak agaknya membawa satu kekecohan kepada sistem perut kita, tapi dalam masa yang sama memberikan tenaga untuk maknanya mereka survive, untuk mereka menentukan hala tuju selepas ini, sama ada nak balik ke negara masing-masing ke, atau nak jumpa sanak saudara dan sebagainya. Tapi sekiranya ini semua berterusan, jadi kan takkanlah kita nak bagi kurma, dan kemudian bagaimana pula yang anak-anak untuk meneruskan pendidikan dan sebagainya. Okey. Saya sebegini di dalam mandat ataupun skop Islamic Relief, kita ada dua bahagian. Satu yang kita panggil sebagai bantuan kecemasan. Sekarang ni adalah emergency phase. Bantuan kecemasan. Maknanya kita membuat penilaian apa yang diperlukan ketika itu yang kita bagi. Now, apabila habisnya emergency phase, bagaimana yang telah berlaku di Egypt dan juga di Tunisia, masuk kita kepada sustainable development phase ataupun proses pembangunan. Maknanya anak-anak ini perlu balik ke rumah dia, perlu ke sekolah. Jadi kita kena fikirkan sistem pendidikan, kita kena fikirkan sistem perumahan, kita kena fikirkan sistem untuk membantu menjaga orang tua dan sebagainya. Jadi itu sudah masuk fasa kelestarian pembangunan. Jadi terus terang saya cakap, kalau mengikut fakta yang kami dapat daripada pihak United Nations sendiri, setakat ini dalam masa sebulan ini 287,000 pelarian sudah pun meninggalkan Libya melalui
pelbagai negara, melalui 4 negara jiran yang ada. Dan kami menjangkakan kalau ikut ini pun sekadar anggaran. Sekadar anggaran. Sebab kita tidak pasti, selepas dibom dan sebagainya ni, isu kemanusiaan di dalam Libya itu sendiri, itu pun kita menganggarkan agaknya dari segi kos yang kita perlukan lebih kurang USD 160 juta kalau kita ingin bertahan for the next 3 months. Itu cabaran. Sebab kita kena terus memberi dan memberi dan memberi kan. Jadi di situlah pentingnya kalau kita dalam Islamic Relief, dan saya yakin rakan-rakan NGO antarabangsa yang lain, ketulusan dan juga kebertanggungjawaban dan sebagainya dari segi wang yang diberi dan sebagainya. Terima kasih Saudara Zairul kerana sudi datang memberikan penjelasan supaya kita semua faham, dan saya rasa kita menghormati usaha yang dibuat oleh rakan-rakan di Islamic Relief Malaysia dan juga rakan-rakan NGO yang lain. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton, kalau mahu memberikan maklum balas tentang apa yang kita bincangkan, boleh terus saja ke Facebook Astro Awani. Kita akan teruskan perbincangan kita di sana. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.